Okay. Jadi di samping itu untuk kita membuat perancangan tentang sistem kawalan, maka kita perlu juga memahami bagaimana penjenayah membuat serangan lah. Okey. Jadi penjenayah dia buat serangan melalui 6 proses kebiasaannya. Jadi dengan harapan kalau kita memahami bagaimana penyerang membuat serangan, maka kita dapat cari jalan untuk menghalangnya. Jadi pertamanya mereka akan melakukan, dipanggil sini apa? Conduct reconnaissance. Jadi penjenayah dia akan belajar seberapa dalam yang mereka boleh berkenaan apa yang mereka aim. Okey, jadi mereka mungkin target kita punya sistem, mereka mungkin nak data, mereka mungkin nak maklumat sulit dari yang disimpan di dalam server contohnya. Okey, jadi mereka akan cuba belajar berkenaan apa data yang mereka nak kutip, nak curi tu, dan mereka akan cuba kena pasti apakah kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem. Jadi seterusnya mereka akan lakukan social engineering. Jadi kita dah beritahu dalam kuliah sebelum ini apa yang dimaksudkan social engineering. Social engineering ini ialah melibatkan penyamaran. Jadi kemungkinan mereka akan cuba dapatkan akses kepada sejauh mana mereka akan cuba dapatkan akses sedalam mana yang mereka boleh sebelum mereka buat serangan. Dan untuk mendapatkan akses mereka menggunakan penyamaran. Mereka menipulah, contohnya mereka somehow mereka menyamar sebagai pekerja di dalam organisasi. Proses yang seterusnya yang mungkin mereka lakukan ialah scan and map target, iaitu mereka akan gunakan alat-alat tertentu, software tools untuk mengenal pasti komputer-komputer yang boleh diakses secara remote. Contohnya, manakah komputer di dalam organisasi yang mereka boleh akses tanpa pergi secara fizikal kepada komputer tu, mungkin through network. Okey. Jadi mereka akan lihatlah, mereka akan gunakan tools untuk mencari ada tak jalan mereka boleh akses kepada komputer secara remote. Jadi itu scan and map target. Kemudian mereka akan lakukan research. Jadi mereka akan lakukan research apabila mereka dah kenal pasti apakah komputer-komputer yang ada. Mereka akan buat research lagi untuk melihat apakah kelemahan-kelemahan yang ada. Okey, kepada sistem-sistem yang boleh diakses secara remote. Setelah itu, bila mereka dah memahami apakah kelemahan-kelemahan yang ada kepada sistem yang boleh diakses secara remote, mereka akan lakukan attack ni lah. Okay, mereka akan lakukan serangan melalui kelemahan-kelemahan yang ada, vulnerability yang ada tu, untuk mereka dapat akses kepada sistem. Dan apabila mereka telah dapat akses kepada sistem dan mereka telah dapat apa yang mereka nakkan, mereka mungkin nakkan data peribadi, trade secret contohnya, maka mereka akan cuba, bila mereka dah dapat apa yang mereka inginkan, mereka akan cover tracks. Mereka akan melakukan sesuatu supaya orang tak menyedari bahawa sistem telah di hack lah. Ataupun mereka, kalau orang dapat menapasi bahawa sistem kena hack, tapi mereka dapat tutup, orang tak tahu, orang tak boleh figure out siapa yang melakukan attack lah. Okay. Jadi ni langkah-langkah yang mereka biasanya lakukan untuk melakukan serangan komputer, serangan kepada sistem. Okey, jadi apakah security yang boleh dilakukan? Jadi security yang boleh dilakukan boleh kita kategorikan kepada bentuk-bentuknya. Jadi kita dah mention bahawa ada 3 peringkat kawalan yang kita boleh buat. Kita boleh buat preventive control, kita boleh buat detective control, dan kita buat corrective control, ataupun dalam ni dia beritahu sebagai response lah. Dalam dalam trust framework disebut sebagai response, tapi dia equivalent dengan corrective control.
Jadi dalam preventive control diklasifikasikan preventive control sebagai the people. Maknanya kita lakukan kawalan melalui people, melalui staff kita. Kedua melalui proses, ketiga kita melaksanakan IT solution, dan keempat kita laksanakan physical security. Nanti kita akan lihat contoh-contoh dia. Okey. Jadi preventive control yang berkaitan dengan people ialah kita laksanakan, kita wujudkan budaya security. Okey, budaya security contohnya tone set at the top with management. Kita mulakan dengan pihak pengurusan. Pihak pengurusan sendiri menekankan tentang budaya security, budaya keselamatan. Kemudian untuk kita memastikan staf kita mengamalkan budaya keselamatan ni, kita perlu laksanakan latihan supaya mereka tahu bagaimana untuk mereka menggunakan komputer dengan cara yang selamat. Contohnya kita melatih mereka supaya mereka tidak membuka email-email ataupun attachment yang datang daripada email yang tidak diketahui siapa penghantar email tersebut. Daripada email yang kita perolehi daripada orang yang kita tak kenal, maka jangan kita buka dia punya attachment. Kemudian kita melatih pekerja kita supaya mereka membiasakan diri hanya menggunakan perisian yang dibenarkan sahaja, yang diluluskan. Bukan boleh download apa sahaja software kemudian install dalam komputer, kerana bila kita install saja apa sahaja software yang tidak boleh dipercayai ke dalam komputer kita, maka kita mendedahkan komputer kita untuk diceroboh melalui secara network, ataupun kita membenarkan komputer kita untuk confidential information untuk diambil. Kemudian kita latih pekerja kita supaya mereka tidak berkongsi password ataupun memberikan maklumat password mereka kepada orang lain. Selain daripada itu, physically protect laptops and cell phones. Maknanya phone dan juga laptop ada physical protection yang boleh dibuat. Selain daripada itu, kita latihkan pekerja kita supaya mereka dapat mengawal diri mereka daripada tindakan penyamaran. Macam mana nak pastikan orang tidak menyamar sebagai kita lah. Ataupun macam mana kita nak pastikan supaya kita tidak terpedaya dengan orang yang senang menyamar. Kemudian kita boleh laksanakan preventive control ke atas proses, iaitu kita melakukan user access control. So user access control ni untuk kita mendapatkan dua perkara. Pertamanya untuk kita melaksanakan authentication, dan kedua dia authorization. Jadi kita lihat apakah beza antara authentication dengan authorization. Jadi authentication ini ialah kita nak memastikan identiti orang yang sedang akses kepada sistem. Nak memastikan orang yang akses kepada sistem adalah seperti mana yang dia dakwa. Jadi mungkin satu orang tu dia nak akses pada sistem dan dia mendakwa dia adalah pekerja organisasi. Jadi kita perlu ada sistem, perlu ada kawalan yang boleh mengesahkan betul ke dia adalah pekerja organisasi sekian-sekian. Jadi untuk kita memastikan bahawa seseorang itu adalah orang yang dia dakwakan, maka kita boleh gunakan authentication dengan empat kaedah. Pertama ialah kita gunakan something a person knows. Kita gunakan sesuatu yang mana diketahui oleh orang yang sebenarnya. Jadi contohnya kita ada staff A kan. Dan staff A ni dia dah set dia punya password. Katakan passwordnya password dia ialah saya suka makan durian kan. Jadi every time setiap kali pekerja ni dia nak akses kepada sistem, dia akan masukkan password saya suka makan durian. Jadi kalau ada orang lain yang nak akses kepada sistem dan dia mengatakan bahawa dia ialah pekerja A, kemudian kita akan tanya dia, sistem akan tanya dia apakah password. Jadi dia pun akan hentam saja, dia akan teka apa-apa sahaja yang boleh, tapi tak kena dengan password yang digunakan oleh
pekerja kita tadi. Jadi oleh sebab itu sistem akan reject dia. Jadi itu satu cara untuk kita memastikan orang yang cuba akses kepada sistem sama ada dia ni ialah orang yang dia katakan itu dia ataupun bukan. Jadi kalau si seorang yang bernama Abu ni dia menyatakan dia adalah ahli, maka kita nak check sama ada betul-betul dia ahli atau tidak. Kita tanya dia soalan yang hanya ahli saja yang tahu jawapannya. Kalau dia boleh jawab, maka itu satu bukti bahawa dia tu ahli lah, kan? Tapi kalau dia tak boleh jawab, itu kita boleh mengesyaki bahawa dia bukan ahli tapi dia orang lain. Kedua ialah kita gunakan something that the person has. Okay, jadi mungkin kalau dia nak seseorang tu dia nak akses kepada sistem, dia perlu melalui masuk ke pintu tertentu, maka kita akan ada kat situ ada card slot supaya dia masukkan kad. Bila dia masukkan kad, barulah pintu akan buka dan dia boleh masuk. Itu satu cara untuk kita memastikan identiti orang tu dengan menggunakan apa yang orang tu ada. Maksudnya kalau siapa-siapa yang tidak ada benda tu, tidak ada kad tu, maka orang tu tak dapat buktikan dia adalah siapa yang dia dakwa. Jadi sistem tak akan benarkan dia untuk masuk. Okay. Dan yang ketiga ialah some biometric characteristic. Jadi biometric characteristic tu seperti contohnya cap jari, kan, ataupun corak pada mata. Okey. Mungkin suara, kan, tapi suara ni kadang-kadang lebih kurang juga. Jadi apa-apa biometric characteristic, dan biasanya kita tahu bahawa cap jari ni tidak ada dua orang yang sama lah cap jarinya. Jadi cap jari adalah satu biometric characteristics. Jadi bila kita nak memastikan orang ini adalah seperti mana yang didakwa, kita akan minta cap jari dia. Jadi kalau cap jari dia match dengan orang yang dia dakwa, maka itulah dia orangnya, betul lah. Tapi kalau cap jari dia tak match dengan orang yang dia dakwa, maka kita akan mengesyaki dia ni orang lain. Maka kita tak akan benarkan akses. Jadi itu cara untuk kita memastikan, membuat authentication, iaitu cara untuk kita memastikan seseorang itu adalah seperti mana siapa yang dia dakwa. Kedua ialah authorization. Authorization ni ialah menentukan apa yang boleh diakses oleh orang tertentu. Jadi walaupun sistem kita allow seorang yang bernama Ahmad ni untuk akses benda sistem, tetapi sistem kita juga menyatakan bahawa Ahmad dia boleh akses bahagian-bahagian tertentu sahaja, sedangkan bahagian-bahagian tertentu yang lain dia tak boleh akses. Contohnya mungkin Ahmad ni adalah kerani jualan. Jadi sebagai kerani jualan, dia hanya boleh key in data berkaitan dengan jualan. Dia tak boleh tengok purchasing punya information, dia tidak boleh tengok inventory punya information, dia hanya key in data saja. Dan dia juga tidak boleh edit, dia tak boleh buat report dan sebagainya lah. Okay. Jadi itu ialah authorization, memastikan, melihat apa yang boleh diakses oleh staff yang tertentu. Jadi kedua-dua ni diperlukan dalam user access control. Seterusnya ialah cara untuk kita cara untuk preventive control ialah melalui change control and change management, iaitu apa-apa perubahan yang hendak dibuat kepada software, hardware, proses ini mestilah melalui proses yang formal, seperti ada documentation permohonan, kemudian ada approval, ada kelulusan oleh pihak atasan, kemudian ada testing, ujian, dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini perlu dibuat secara sistematik untuk memastikan bahawa perubahan-perubahan yang dibuat adalah perubahan yang tidak mengganggu sistem reliability. Seterusnya, preventive control yang dibuat ialah dalam bentuk IT solution. Contohnya anti-malware control, iaitu untuk kita memastikan tidak ada software-software malware seperti virus, seperti spyware, keystroke logging. Untuk kita memastikan benda-benda itu tidak berlaku, maka kita boleh install anti-malware macam antivirus lah, kan. Kemudian kita boleh gunakan network access control, iaitu kontrol yang mengawal akses kepada network.
kita menggunakan device and software hardening controls, dan kita boleh gunakan encryption. Selain daripada itu, kita boleh laksanakan preventive control dalam bentuk physical security. Kita melakukan access control dalam bentuk physical, seperti yang sebut tadi, macam dawai ataupun pagar elektrik. Okay. Kita menggunakan security guard, kita menggunakan kunci, mangga, grill dan sebagainya. Itu semua adalah physical security. Kalau kita nak simpan duit kita simpan dalam peti besi. Itu ialah preventive control. Dan tujuan dia antara lain ialah untuk menghadkan akses kepada bangunan. Jadi orang tak boleh sewenang-wenang masuk ke bangunan. Bila kita ada inilah, paling simple ialah kunci lah kan. Bila kita ada mangga, maka orang pun tak boleh masuk melainkan dia ada kunci.